Bismillahirrahmanirrahim. This is the first episode ever. Hari ini kita akan sembang tentang surah Al-Fatihah. Saya rasa semua pernah baca surah Al-Fatihah. Bahkan bukan baca kot, kita semua hafal Al-Fatihah. Sebab dia adalah bacaan wajib dalam solat. Sebab itulah Al-Fatihah juga dikenali sebagai As-Salah, kerana dia wajib dibaca dalam solat. Kalau kita tak baca Al-Fatihah, maka solat kita tidak sah. Menariknya, Al-Fatihah ni Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan pada dua bahagian, iaitu bahagian untuk hamba dan bahagian untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memujiku lagi. Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku. Ada riwayat lain mengatakan, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah di antara aku dan hambaku, dan untuknya apa yang dia pinta. Ihdinas siratal mustaqim, ini adalah untuk hambaku dan baginya apa yang dia pinta. Seterusnya adalah penerangan apa yang kita pinta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak berhenti pada jalan yang lurus sahaja, tapi kita menerangkan jalan yang engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan jalan mereka yang sesat. Ini menunjukkan kekuatan penyataan. Apabila kita sebut sesuatu dan kita sebut lawannya, contohnya kita sebut jam ini hitam, hitam tidak putih, maksudnya itu penegasan yang kuat. Contohnya saya duduk, tidak berdiri. Macam tu juga kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sifatnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup, tidak mati. Kenapa disebut berlawanan? Kerana ingin menegaskan bahawasanya Allah SWT benar-benar hidup. Sekurang-kurangnya kita akan membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Tu kalau kita tak tinggal solat lah. Sebab tu Al-Fatihah juga dikenali sebagai Sab'ul Mathani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Kita perlu mengulang Al-Fatihah setiap kali rakaat kita. Tapi di mana perkataan Al-Fatihah dalam surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah diberi nama bukan bersempena dengan perkataan Al-Fatihah yang ada dalam surahnya, tetapi kedudukannya yang pertama bagi membuka kitab agung ini. Tambahan surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah faham, surah yang pertama, bukan kumpulan ayat yang pertama. Kita tahu wahyu yang pertama adalah ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Alaq. Tapi surah yang pertama diturunkan sekaligus adalah surah Al-Fatihah. Menariknya, surah Al-Fatihah ni Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita cara-cara untuk kita berdoa. Bagaimana mula-mula? Kita mulakan dengan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mentadbir alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Kumpulan ayat yang pertama adalah pujian. Seterusnya kita meletakkan diri kita sebagai hamba, yang mana kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hanya kepadanya kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah kita minta. Selepas kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengaku bahawasanya kita lemah,
kita hamba-Nya dan kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Kerana apa? Jalan yang lurus merupakan perkara yang paling penting di atas muka bumi ini. Kerana kita akan memulakan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Fatihah merupakan kunci untuk kita faham surah-surah yang lain. Sebab tu penting untuk kita memahami Al-Fatihah. Apa maksud Al-Fatihah? Pembukaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan kita kepada khazanah kitab suci ini. Apa yang penting adalah kita buka gerbang pintunya dulu, barulah senang kita nak memahami surah-surah lain. Macam tu juga dengan perempuan. Kalau kita dah berjaya buka pintu hati dia, kita dah berjaya memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.